Isu tak ada. Aduh. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Anak Kunci Syurga, muka surat 17 baris 10 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala ada baginya malaikat yang sangat banyak, dan bermula mereka itu hamba Allah Ta'ala yang memuliakan ia akan mereka itu. Sambung perbahasan berkaitan dengan beriman kepada para malaikat. Dia sikit perbahasan berkaitan tauhid, dan kita masih lagi dalam perbahasan tauhid, muka surat 17. Lagi dua ini nak bahas berkaitan dengan malaikat. Jadi orang mukallaf, seorang yang mukallaf, orang yang berakal, orang yang baligh sampai Islam, sempurna panca indera pendengaran atau penglihatan, wajib atas dia beriktikad dan berkeyakinan bahawasanya malaikat ini banyak. Malaikat ni banyak. Beriman kepada malaikat ni pecah kepada dua. Pertamanya ialah beriman kepada malaikat secara ijmali, secara borong, secara umum, iaitu kita kata secara terperinci. Terperinci itulah yang kita bahas nama malaikat tu sebanyak 10 orang tu. Jibril, Mikail, Izrail, sampailah Munkar, sampailah Ridwan dengan Malik. Jadi sekarang ni musannif kita menyatakan beriman kepada malaikat secara ijmali, secara umum, secara menyeluruh, secara umum. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala ada baginya, bagi Allah, malaikat yang sangat banyak. Sebab apa dia bubuh sangat tu? Seolah-olah bias lah. Kalau dalam penulisan tu, bila ada sangat, amat tu, dia panggil bias lah. Tapi macam mana dia kata sangat? Kerana nak kata bilangan malaikat ni banyak tak diketahui, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu bilangan malaikat yang sebenar. Jadi kita tak tahu. Sebab tu dia kata sangat
tahu bilangan malaikat itu melainkan Allah sahaja. Dan bermula mereka itu malaikat, hamba Allah Ta'ala. Dia bukannya Tuhan. Walaupun dia pelik, walaupun dia tu tidak ada nafsu, tapi dia ada akal. Dia diperbuat daripada nur cahaya. Dia itu taat pada Allah Ta'ala 100%. Tidak pernah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tetap hamba Allah, yang termasuk dalam kategori Abdullah. Hamba Allah, hamba Tuhan. Tu yang mana hamba Allah ni yang memuliakan ia hamba Allah. Yang memuliakan ia Allah akan mereka itu malaikat. Allah Ta'ala memuliakan mereka. Macam mana Allah Ta'ala memuliakan mereka? Dengan mana mereka ini terpelihara daripada dosa. Mereka ni tidak pernah buat benda haram. Mereka ini 100% ikut saja, turut perintah Allah tanpa ada bantahan. Maka mereka ni mulia di sisi Allah Ta'ala. Mulianya malaikat tidak dapat ditandingi dengan mulianya makhluk namanya manusia. Bahkan dalam manusia ni ada seafdal makhluk, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi bil itlaq. Seafdal makhluk secara mutlak tanpa ada bandingan. Sama ada dengan Nabi lain, dengan Rasul lain, dengan hamba Allah yang lain, dia Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia ataupun makhluk yang paling afdal atas dunia ni. Tidak ada yang boleh ditandingi. Dan bahawa mereka itu malaikat terpelihara daripada mengerjakan maksiat. Maksiat, bila kata maksiat ni benda haram lah. Kalau benda makruh, walaupun dia itu ditegah oleh syarak, dia tidak sampai tahap maksiat. Dia tu hanya sekadar dibenci syarak. Kalau dalam kitab usul fiqh ada dibahaskan berkaitan makruh ni, walaupun dia tu kalau buat tak dapat dosa, dan kalau tinggal kerana Allah dapat pahala. Namun begitu, kalau dia buat juga benda makruh, itu dibenci syarak tapi tidak dosa lah. Macam orang yang meninggalkan sunat muakkad juga dibenci syarak walaupun tak berdosa. Mana syarak pandang lekeh, syarak pandang keji kalau orang meninggalkan sunat muakkad, kalau orang melaksanakan benda makruh. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan mereka itu malaikat takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut ni ada 3 peringkat. Takut yang pertamanya namanya khauf. Takut yang pertama namanya khauf, itu takut maksiat. Takut yang kedua namanya khasyah, itu takut kerana ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah daripada kalangan hamba-hamba Allah, daripada ulama. Yang ketiga, takut yang paling tinggi sekali namanya haibah, iaitu takut semata-mata kerana kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Takut semata-mata kerana Allah. Jadi para malaikat ni boleh jadi dia itu sampai ke tahap haibah lah. Sebab mereka ni tak pernah buat maksiat, maka mereka tidaklah sampai tidaklah takut mereka itu tahap khauf saja, sebab mereka ni tak buat maksiat dah. Dari sudut ilmu boleh jadi sebab mereka tu tahu, mereka itu ada ilmu. Tapi dari sudut haibah, takut pada Allah semata-mata, takut pada Allah, takut pada zat Allah Ta'ala, takut dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kewujudan dia dan sebagainya, tu haibah. Dan mengerjakan mereka itu malaikat akan segala perintahnya, perintah Allah. Segala, makna tak terlepas sikit pun. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna, bukan separuh-separuh. Jadi kalau kita ni IC kita Islam, maka yang halal, yang haram kita tinggal, yang halal kita buat. Yang sunat wajib kita buat. Bukannya yang haram tu kita pandang lekeh, kita pun buat. Dah orang banyak sangat buat, kita buat ialah haram pun haram lah, daripada takut kena cela manusia. Dia gitu. Jadi dia tidak tinggal seluruh maksiat lah, dia tidak taat perintah Allah seluruhnya gitu.
Dia masuk Islam separuh, masuk ambil separuh, keluar separuh. Dia berasa selera dengan dia, ikut selera dia, dia ambil. Dia rasa tak ikut selera dia, dia tepi. Dia buang. Tu kerana firman Allah Ta'ala, bal ibadun mukram, itu hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Ibadun, hamba di situ makna malaikat lah. Mukramun, dimuliakan. Akrama yukrimu ikraman wa huwa mukrimun wa dhaka mukramun. Mukrim, orang yang memuliakan, zat yang memuliakan itu Allah. Mukram, orang yang dimuliakan, iaitu malaikat. Mukramun, banyak orang yang dimuliakan, iaitu malaikat. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, tiada menerhakalah oleh malaikat itu akan Allah Ta'ala, akan perintahnya, perintah Allah, dan memperbuat mereka itu malaikat akan barang yang disuruh mereka itu malaikat dengan dia, dengan barang. Nak kata ayat ni kata malaikat ni maksum, terpelihara. Terpelihara dalam agama Islam ni dua. Pertamanya maksum, keduanya mahfuz. Maksum makna tak pernah buat maksiat langsung. Itu kena kepada malaikat, kena kepada Rasul. Yang Rasul tu walaupun kecil sekalipun, walaupun semenjak lahir sekalipun, sampailah mati tak pernah buat dosa, walaupun sebelum diutuskan Rasul sekalipun, sama ada dosa besar atau dosa kecil, tak pernah buat. Itu maksum. Tapi yang kategori kedua mahfuz, terjaga juga. Tapi terjaga di sini bukan makna tak pernah buat dosa, tidak, pernah buat dosa, tapi cepat-cepat taubat, kerana dia dipelihara Allah Ta'ala daripada kekal dalam keadaan dosa. Itu kena kepada para sahabat, para ulama, para awliya, para salihin, orang salih. Dia berasa buat maksiat, dia berasa bersalah, dia cepat taubat. Kalau dia buat maksiat, dia biar gitu je, dia berasa relax, habis cerita. Kalau tak dam taubat tu dia mati, mati dalam keadaan keburukan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tak ampun. Tu. Dan setengah daripada ketua-ketua mereka itu malaikat, ialah Jibril dan Mikail dan Israfil dan Izrail dan Ridwan dan Malik. Atas pandangan mu'tamad, empat saja ru'usul malaikah, ketua malaikat, iaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail sahaja. Yang malaikat Malik dan Ridwan tu atas pandangan mu'tamad bukan ru'usul malaikah lah. Dia bukan ketua malaikat. Tu boleh tengok dalam kitab Paku Iman ada, dalam kitab Arab pun ada, disebut ru'usul malaikah. Malaikat yang empat tu ketuanya ialah empat ni: Jibril, Mikail, Izrail, Israfil. Dan bahawa Allah Ta'ala menurunkan ia Allah akan beberapa kitab. Habis dah beriman kepada malaikat, sekarang beriman kepada kitab pula. Jadi kitab Allah Ta'ala ni pun terbahagi kepada dua juga cara beriman dia. Pertamanya, bahagian pertama ijmali, makna secara umum, secara borong. Maknanya Allah Ta'ala ada baginya kitab-kitab tanpa kita tafsirkan. Makna banyak kitab Tuhan, banyak sangat. Yang kita tafsir sampai 104 tu, yang apa nama, sampai 104 tu, hak tu bukan pandangan mu'tamad. Yang perlu secara tafsir kita tahunya empat je secara pasti, iaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Adapun 100 lagi suhuf tu, itu bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tawakuf, wallahu a'lam, banyak mana. Tu itu yang pertama. Yang kedua, wajib beriman terhadap kitab Allah Ta'ala secara terperinci. Itu yang kalau pandangan mu'tamad empat tu: Quran, Zabur, Taurat, Injil. Lain pada tu, wallahu a'lam. Kalau ada pandangan yang mengatakan ada yang suruh-suruh ni untuk Nabi ni, untuk Nabi ni, untuk Nabi ni, tu ada pandangan dia. Tapi itu pandangan yang tidak mu'tamad. Dan bahawa Allah Ta'ala menurunkan ia Allah akan beberapa kitab kepada beberapa Rasul daripada sekalian Rasulnya, Rasul Allah. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW Al-Quran.
Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Zabur. Itulah untuk kitab tu. Adapun lain daripada tu ada juga. Okey. Berlaku perbahasan ulama kenapa rasul-rasul lain tak ada kitab. Bukan tak ada kitab macam kita ni, bukan. Kitab tu lah kalamullah tu. Alasannya ialah ada dari kalangan rasul-rasul yang tak diberikan kitab kerana dia merupakan penyambung risalah sebelumnya. Dia merupakan penyambung risalah kerasulan sebelumnya. Contohnya selepas Nabi Musa diutuskan Nabi sekian-sekian dan tidak diberikan kitab. Makna dia sedang membawa syariat Nabi Musa. Dia membawa syariat Nabi Musa. Sampailah Nabi Isa AS diutuskan dan diberi kitab baru namanya Injil, barulah mansukh Taurat tadi. Begitu juga mari Nabi SAW barulah mansukh segala kitab-kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Mansukh ni makna tak gunalah hukum dia tu. Dan kalau anda kata ada Taurat dan ada Injil sekarang pun tak sah untuk kita baca dalam sembahyang, kerana sudah bercampur dengan benda-benda lain, bukan lagi asli. Mana kalau siapa baca Taurat dalam sembahyang tu, imam buat leceh contoh dia pergi baca Taurat dalam sembahyang, dia Ezekiel baca tu, tu batal sembahyang. Tu bukannya Taurat, bukannya Injil yang asli. Bukan setakat Taurat, Injil, hadis kursi batal baca dalam sembahyang. Hadis kursi tu qala Allah Ta'ala berfirman. Dia naknya surah Al-Quran sahaja. Tu disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ala Al-Iqna' oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu ta'ala. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, maka menurunkan ia Allah akan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Quran. Ayat dia 6,000 lebih. 6,000 lebih tu khilaf lah. Ada yang 6,666. Tapi pandangan Mu'tamad bukan 6,666. Tak ingat dah berapa. 6,6 berapa tau. Tapi bukan 6,666. Dia kiraan ayat ni khilaf ni sebab dia kira khilaf dari sudut fasilah dia, tempat wakaf tu. Contoh kalau kita yang Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, tu satu ayat. Sampailah waladdallin, 7 ayat. Kalau kita mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tu satu ayat. Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala dan Syekh Abu Bakar Syata, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah sebut dalam kitab Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Syata rahimahullah dalam Hasyiah I'anatul Talibin kata kita ni wakaf pada ayat 7 tu waladdallin, bukan an'amta alaihim. Afdalnya ialah sampai waladdallin, bukannya berhenti kepada an'amta alaihim kemudian mula dengan ghairil maghdub. Sebab permulaan ayat dalam Quran ni tak ada bari bawah sepatutnya. Hak belakang tu ghairi tu start permulaan lafaz tu dengan bari bawah. Kalau orang mengaji dalam bahasa Arab tu tak ada. Dalam bahasa Arab permulaan ayat dia ialah bari bawah, tak ada. Dia permulaan ayat dia ialah bari depan ataupun bari atas je. Bari bawah tak ada. Tu mazhab kita Syafi'i. Beza dengan mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik bismillah tak ada. Bismillah bukan satu ayat Quran. Jadi start dia ayat ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Tu Imam Malik. Tu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia punya qiraat dia Nafi'. Tu cara dia lah. Jadi kalau kalau kita bacanya moleknya siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Kalau tak cukup nafas, try bagi cukup nafas.
Kita nak kurus badan pun macam-macam buat exercise. Takkanlah nak napas nak bagi cukup tak boleh buat exercise kot. Bukan nak mati pun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekejap ya. Waladdallin tak payah panjang kan. Waladdallin nah harkat. Ni kadang-kadang kalau ada tok imam waladdallin, orang siap habis macam Fatihah dah. Baru lin. Dia dallin tu nah harkat sekejap je. Contoh kalau dua harkat, ma dua harkat. Ma empat harkat. Ma nah harkat. Selesai. Tak payah yang banyak tu lebih tu. Sama takbir sama juga. Takbir yang disunatkan panjang tu bila takbir intiqalat daripada sujud nak ke bangun tu. Sebab dia tu panjang sikit masa dia tu. Tapi jangan lebih daripada 14 harkat. Dan akan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, dan akan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan akan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Hak tu yang wajib tahu secara tafsil pak ni. Pak kita ni lah. Dan akan beberapa suhuf kepada nabi-nabi yang dahulu. Noktah. Ni pandangan mu'tamad. Mana ada suhuf tapi tidak ditentukan siapa yang diberikan suhuf tu. Tu pandangan mu'tamad. Sebab kita tidak tahu jumlah sebenar suhuf ataupun kitab yang diberikan kepada para rasul. Suhuf ni helaian kertas lah. Kalau kitab ni mana satu set tebal lah. Kalau suhuf ni helaian kertas. Macam kita ambil A4, kertas A4 contohnya, tu kertas lah tu suhuf kalau ikut kan. Cuma suhuf di zaman dia rasul tu bukan kertas lah. Wallahu a'lam lagu mana ada tu. Dan bahawa Quran itu perkataan Allah Ta'ala yang sedia kala. Sudah. Mana cerita ni? Quran itu perkataan Allah yang sedia kala. Dah kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Kalau orang kuasa Quran lah. Quran. Dah kita baru baca ni baru kan qadim. Jadi dalam ilmu akidah ni, dalam kitab Ad-Durrus Tsamin Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala sebut, Al-Quran ni boleh disebutkan kepada dua benda. Pertamanya ialah sifat kalam Allah yang qadim. Sifat kalam Allah yang qadim yang ada di zat Tuhan. Satu. Dan yang kedua, Al-Quran ini kena kepada Al-Quran tu sendirilah. Al-Quran tu kena kepada Al-Quran tu sendiri. Jadi Al-Quran ni boleh disebutkan kepada dua benda. Pertamanya Al-Quran tu sendiri, yang keduanya kalam Allah sifat yang qadim yang ada di zat Tuhan. Jadi sekarang ni Quran itu perkataan Allah Ta'ala yang sedia kala. Sebab apa? Sebab kalau dalam majlis luar daripada majlis ilmu, kita tak boleh kata Quran ni baharu. Hukum dia haram walaupun betul. Dalam bab akidah ni ada yang kena beraluh cakap sikit, kerana ada benda yang betul tapi haram cakap. Contohnya kita kata Allah Ta'ala itu mencipta kera, maka itu hukum dia haram walaupun betul. Sebab seolah-olah menghina Tuhan. Kera je Allah Ta'ala buat. Sudah. Allah Ta'ala mencipta babi, hukum dia haram walaupun betul. Sebab itu menunjukkan Allah Ta'ala lekeh cipta babi, tak ada cipta benda lain. Sebab itu dalam Quran disebut Arsyur Rahman. Arsyun, arash, disandarkan kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Sebab apa? Nak tunjukkan bahawasanya arash itu Allah Ta'ala milik, Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala kuasai. Dan arash itu makhluk yang paling besar, maka arash yang makhluk paling besar pun Allah kuasai, apatah lagi makhluk kecil-kecil lain. Itu baru menunjukkan kemuliaan Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala cipta babi, habis kita tak ada benda lain kau nak sebut. Quran itu makhluk, hukum dia haram selain majlis ilmu. Sebab apa? Sebab apa haram? Sebabnya takut orang yang dengar, yang tak belajar, dia kata sifat kalam Allah baru. Sifat kalam Allah yang ada di zat itu baru. Kalau dia i'tikad begitu kafir. Sebab kalau sifat Allah Ta'ala kalam yang ada di zat itu baru, akan melazimi zat Allah pun baru. Kerana zat Allah yang qadim tak boleh bersifat dengan sifat baru.
Sifat yang qadim mesti zat yang qadim mesti bersifat sifat yang qadim saja. Benda yang baharu mesti bersifat dengan benda baharu saja. Benda baru tak boleh bersifat dengan qadim. Benda qadim tak boleh bersifat dengan baharu. Tu jodoh zat dia, pasangan dia dah qadim dengan qadim, baharu dengan baharu. Jadi tak boleh i'tiqad Allah Taala sifat perkata ataupun kalam yang qadim tu baharu, tak boleh. Tu maka haram kata Quran itu makhluk. Dan kitabnya kitab Allah yang diturunkan atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana firman Allah Taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Arti firman Allah bahwasanya Allah Taala menurunkan ia Allah akan Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita dah lepas dah bulan Ramadan dan pasti sudah lepas malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Cuma berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar lebih afdal ataupun malam yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih afdal. Tu khilaf ulama lah. Ala kulli hal masing-masing mulia belaka. Malam Lailatul Qadar mulia, malam yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulia juga. Kemudian kata muallif rahimahullah, dan firman Allah Taala. Ini semua dalil yang menunjukkan Quran itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Artinya arti firman Allah, bahkan ia Quran tu Quran yang mulia di dalam Lauh Mahfuz. Dia berada di satu tempat namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu, lauh tu asalnya papan, mahfuz terjaga. Hakikat Lauh Mahfuz wallahu a'lam lah. Cuma Quran ada di situ belaka dan diturunkan kepada Nabi SAW satu persatu berdasarkan peristiwa, beransur-ansur. Dan kerana firman Allah Ta'ala, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Surah Ali Imran ayat 3. Artinya arti firman Allah Ta'ala, benar, membenarkan akan barang yang dahulu daripada segala kitab, dan menurunkan ia Allah akan kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Al-Quran ni membenarkan kitab-kitab yang dahulu, membenarkan kitab Zabur, membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Dalam masa yang sama dia Quran itu turun memansuhkan hukum-hukum lain yang berada dalam kitab-kitab lain pada rasul-rasul terdahulu. Kecuali beberapa hal saja yang hampir serupa, antaranya bab haji. Zaman Nabi Ibrahim AS, zaman Nabi SAW ada haji. Cuma haji mungkin beza lah cara penunaian itu. Adapun yang lain tak ada, semuanya beza belaka. Taharah zaman Nabi SAW ialah menyuci itu dengan air. Kalau zaman Nabi Musa AS kena najis, kena potong baju tu. Zaman Nabi SAW nak bertaubat dia kena bunuh diri. Jadi beza. Nabi Adam AS boleh menikah sama adik-beradik. Kita syariat Nabi SAW haram, jadi mahram. Zaman Nabi Musa AS boleh menikah dengan perempuan tanpa batasan, 400 juta pemudih. Zaman Nabi Isa AS hanya boleh menikah seorang perempuan saja, tak boleh lebih. Zaman Nabi SAW lain. Untuk khususiat Nabi boleh berapa saja, cuma Nabi tak pilih banyak, 11 ya. Kita hanya 4 sahaja. Jadi khilaf, bukan khilaf. Jadi itulah hukum-hukum yang dimansuhkan daripada rasul-rasul yang terdahulu dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa wahyu yang bernama Quran.
Dan kerana firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa ataina Dawuda zabura. Artinya arti firman Allah, dan mengkurnia kami akan Nabi Daud akan kitab Zabur. Nabi Daud alaihi salam salah seorang rasul yang dalam masa yang sama dia itu raja. Status dia ialah raja, bukannya orang biasa. Dia bukan orang biasa, dia rasul lagi pula raja. Tu. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bila baca ayat ni teringat waktu kita duduk sekolah dulu. Duduk sekolah rendah dulu, ada ustaz buat ceramah. Dia buat apa? Dia buat cerita lah sikit. Ada seorang kawan namanya Musa, seorang namanya Ibrahim, seorangnya kawan Ali. Dia pun baca ayat ni, suhuf Ibrahim wa Musa. Awak aku tak ada, Ali. Dia buat cerita lah, teringat gitu ya. Cuma kita tak elok sampai benda tu. Kita dapat endah pun. Bahawasanya ini dapat kemenangan mereka dapat kemenangan mereka bersuci dengan iman, dan keadaan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Tu dia panggil, asalnya gini ayat dia, bahawasanya ini sesungguhnya. Gitu ya, dia selalu gitu. Tapi dia nak cerita yang sebelumnya. Jadi dalam ayat ni tak ada cerita hak sebelumnya, jadi dibuat kurungan. Bahawasanya ini mana? Iaitu dapat kemenangan mereka bersuci dengan iman. Kemenangan dengan makna hati mereka dapat disucikan dengan iman, dan keadaan akhirat ini lebih baik dan lebih kekal berbanding dengan dunia. Sesungguhnya tersebut pada segala suhuf yang pertama, iaitu suhuf Nabi Ibrahim 10, yakni 10 suhuf. Dan suhuf Nabi Musa 10 yang lain daripada Taurat. Jadi Nabi Musa AS dia menerima suhuf, dia menerima kitab. Sebelum menerima kitab, dia menerima suhuf. Lepas menerima suhuf, dia menerima kitab namanya Taurat. Begitu juga Nabi Ibrahim AS, dia menerima suhuf. Begitu juga Nabi Adam AS, ada yang kata menerima suhuf. Nabi Syith AS ada yang dikatakan menerima suhuf. Nabi Idris AS ada yang dikatakan menerima suhuf. Cuma berapa dan siapa secara tepat, wallahu a'lam, atas pandangan mu'tamad. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan segala yang baharu, setuju dengan yang ditentukan Allah dengan iradat Allah pada azali. Ni habis ni bab ni, habis dah bab kita. Ni bab baru pula ni. Nak kata apa ni? Nak kata bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ia Allah akan segala yang baharu. Baharu ni makhluk lah. Setuju dengan yang ditentukannya, yang ditentukan Allah dengan iradatnya. Iradat Allah sejak azali, pada azali. Setuju ni mana apa ni? Setuju ni mana muafakat lah. Bukannya kita tu setuju. Aku setuju Tuhan ni buat aku, bukan. Baca kitab ni habis cerita ni. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan segala yang baru. Setuju, yakni muafakat, selari dengan yang ditentukannya, yang ditentukan Allah dengan iradat Allah pada azali. Ni kalau kita belajar sifat 20, dia nak bincang berkaitan dengan ta'aluk tanjizi hadis kudrat lah. Makna kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk tu selari dengan iradat dia, tak lari sikit abu, tak lari ke depan, tak lari ke belakang, tak lari ke tepi, tak lari ke kanan, tak lari ke kiri. Tepat Allah Ta'ala kehendak sejak azali buat Zaid pada pukul 8 lah dia buat. Tak ada tiba-tiba silap, bukan pukul 8, pukul 7. Tak ada. Jadi iradat dan kudrat Allah Ta'ala salah dua sifat yang boleh kita katakan adik-beradik ta'aluk sifat dia pun sama, iaitu membuat dan berkehendak benda yang mungkin sahaja, benda yang harus pada akal boleh ada boleh tiada. Mereka tidak, Allah Ta'ala tidak berkehendak benda yang mustahil, tidak berkehendak benda yang wajib pada akal, tidak, hanya boleh berkehendak dan mencipta benda yang harus sahaja. Itu tugas dia. Mana dalil dia? Kerana firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya arti firman Allah, dan menjadikan Allah Ta'ala akan tiap-tiap sesuatu daripada yang baharu, maka
Mesakak tu bukan sakit. Mesakak ni membataskan ya Allah akan baharu tadi dengan tempat dan masa dan mulia dan hina dan segala warna dan panjang dan pendek dan besar dan kecil dan kaya dan miskin dan yang lain daripada yang tersebut. Itu kehendak Allah secara tafsir lah. Allah Ta'ala kehendak dah sejak azali kita ni akan lahir di Terengganu, muka dia hitam, hidung penyek. Dia tu tingginya 2 meter. Dia ni akan mati sekian-sekian, rezeki dia takat ni saja. Dia ni umur muda mati dah, dia ni umur tua mati, umur 60 baru mati, 100 baru mati. Semua ditentukan dan Allah buat seperti mana yang ditentukan sejak azali. Tak lari sikit abuk pun. Ni dalil dia ya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka tiada dapat diubah akan dia akan kehendak Allah, sekalipun berhimpun sekalian makhluk pada mengubah kehendak Tuhan, tak boleh. Sebab itu kalau orang berceramah kata kita ni Allah Ta'ala ni boleh nak ubah kehendak dia, kan Allah Ta'ala ni maha berkehendak, dia puh lalulah ayat Quran. Allah Ta'ala berkehendak bila-bila masa sahaja. Tu bahaya tu. Kalau belajar sifat 20-nya, iradat Allah Ta'ala ni 2 sahaja, saluhi qadim, tanjizi qadim. Mana sejak azali Allah sudah tentu sedia kala apa yang nak jadi. Kalau atas pandangan kata tanjizi hadis sekalipun, waktu sekarang Allah kehendak, bukan bermakna Allah tukar kehendak. Maknanya ialah kehendak sekarang berlaku sungguh seperti mana dulu, iaitu waktu azali. Bukannya main tukar-tukar gitu. Kalau main tukar-tukar itu makhluk, bukannya Tuhan. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala boleh tukar-tukar kehendak, makna ilmu Tuhan pun jahil. Sebab Allah Ta'ala tidak mengetahui dia ni akan buat apa. Maka Allah pun awal-awalnya set kata, nak buat gini lepas tu tukar nak buat gini pula. Macam kita pula Kitanya tukar kehendak ni sebab kita jahil. Asalnya ingatkan begini, kita pun kehendaklah begini, rupanya begitu. Tukar kehendak. Sebab iradat dia ada kaitan dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata iradat Allah itu boleh bertukar, maka automatik kita akan kata secara tak langsung ilmu Allah pun berubah juga. Ilmu Allah kalau berubah jahil. Sama ada habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi tak betul kalau orang kata Allah Ta'ala boleh kehendak bila-bila masa boleh ubah. Tak betul. Tu kena belajar akidah. Suruh mengaji akidah tak mau. Itu jemput ceramah habis cerita, telah bulat-bulat. Dia seronok ceramah ni sedap. Ceramah memang sedap, mengaji tak sedap. Sebab mengaji ni kena kepala hidung. Salah ni, tak sah mayang aku punya. Kena atas batang hidung sendiri, tu tak sedap tu. Kalau ceramah sedap. Sebab apa? Dia cerita pasal orang, bukan pasal kita. Tu. Dia cerita orang-orang, kita gelak. Sebab apa? Sebab dia cerita orang, bukan cerita kita. Kalau fardu ain ni mengaji kita ni cerita pasal kita. Sebab esok kita nak masuk kubur. Kalau ceramah tu dia tak kisah dah nak cerita pasal kita ke tak pasal kita ke. Lantak hang lah aku dengar Kalau belajar contoh dia, taharah, dia berkaitan kita. Bahir nifak, kaitan kita. Bak suci mandi wudu, kaitan kita. Cara suci najis, kaitan kita. Apa yang tak berkaitan kita? Mayang, rukun, rokok, sujud, kaitan kita. Akidah, kaitan kita juga. Ceramah dia ambil satu hadis, 2 hadis, habis cerita dia urang sendiri itu ya, habis cukup masa isyak, ting-ting dia pun assalamualaikum, selamat. Tapi kalau belajar akidah, tu perbetul diri sendiri, takut nak dengar. Apa? Takut silap etikad selama ni. Silap etikad boleh jadi fasik, boleh jadi kafir. Kalau kafir wajib qada balik sembahyang. Apa? Tak sah sembahyang kadang kafir. Regak nak. Rupanya lo kapih lama ni aku. Contohlah. Tapi jarang berlaku lah. Kalau begitu. Kalau tak kapih pun habis-habis tahik fasik ni dosa besar. Selagi mana kita etikad begitu, dosa lah tiap-tiap saat. Dosa besar. Pakai kepiah dah. Pakai kepiah sedekah mayang sunat 400 juta rakaat. Rupanya dosa lagi. Mana? Dosa etikad.
Orang panggil maulana dah, habib, imam, syekh, baba, segala macam bagi kat dia. Rupanya etikad silap. Etikadnya fasik. Oh gini aku etikad silap bab takdir selama ni, contoh. Maka macam mana? Wajib ubahlah, baru dia tak dosa. Kalau dosa, amalan taat kita sia-sia. Sebab dia duduk padam amalan taat tu. Dia taat dengan maksiat ni, dia duduk berlawan. Sebab tu dia nanti di akhirat kita akan dihisap amalan taat, amalan maksiat, bukan taat saja. Kita nak tengok mana berat. Dalam Quran sebut innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Amalan baik itu menghapuskan amalan buruk. Itu dari sudut ayat Quran. Mafhum dia, faham dia, innas sayyiati yudhhibnal hasanat juga. Benda buruk, benda dosa juga akan menghapuskan pahala amalan. Jadi kok mana banyak, kok mana sikit, itu atas kita. Kalau kita buat banyak dosa, sikit pahala. Kalau dosa kita buat tapi pahala banyak lagi, menang kok pahala. Tu pun kalau menang lah. Masalah sekarang ni kita tak tahu mana menang, mana tak menang, pahala ke menang, dosa ke menang. Maka kita pun seboleh-bolehnya tidak buat maksiat. Tu kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa Allah ta'ala mensakatkan ia Allah bagi segala hambanya, hamba Allah akan umur. Jadi Allah hadkan berapa kita ni umur kita nak hidup. Ada yang 15 tahun meninggal, ada yang 20 tahun meninggal, ada dalam perut meninggal, ada yang baru lahir 2 tahun meninggal. Tak tunggu tua. Jadi kita hanya bersiap sedia saja bila masanya. Kalau kata aku ni tak sakit lagi, apa, relax lah, nanti buat habis tu setan tu. Dia syarat mati ni bukan sakit. Ada orang mati jatuh tangga, pas balik masjid jatuh mati lalu. Tak sakit apa pun, mati jatuh tangga je. Ada orang mati tiba-tiba sok nampak. Asalnya cek tak ada penyakit apa, jantung tak ada, cik manis tak ada, pom tak ada, tiba-tiba sok nampak mati gitu. Ada orang mati tak ada penyakit apa, waktu semayang ni mati habis. Kalau waktu semayang mati tu husnul khatimah tu. Ada yang mati sebab sakit, ada yang sakit bertahun-tahun, 30 tahun, contohnya kanser, tak mati-mati. Ada juga. 30 tahun kanser tak habis-habis lagi, 30 tahun tak mati pas sudah. Sebab Allah Ta'ala tak bagi mati lagi. Nak mati lagi mana? Jadi sakit tak mesti mati. Ada sakit ni panjang umur, maknanya sepanjang masa sakit seumur. Ada yang tak sakit mati juga, ada yang sakit dan mati. Jadi ada 3 kategori. Sakit dan tak mati, pas sudah tak mati, baru mati. Ataupun tak sakit apa, mati juga. Ataupun sakit serta mati. Jadi mati-mati ni kerja Tuhan. Jadi kita hanya usaha ikhtiar untuk sentiasa panjang umur sahaja. Kalau tak boleh buat macam mana? Tiada boleh lebih dan tiada boleh kurang daripadanya, daripada umur yang Allah letak tadi. Tak kurang sikit pun. Kalau 62 mati 62 lah, bukan 61, bukan 60, bukan 64. Kerana firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apabila datang masa binasa mereka itu manusia, niscaya tiada terkemudian mereka itu manusia. Bukannya lajak, asalnya umur 60, lajak 61, tak ada. Ketika suatu yang sama tadi, niscaya tiada terkemudian mereka itu manusia daripada itu, ketika suatu yang sedikit daripada masa. Itu diterjemah pada saat yang mana sesaat pun tak akan terlambat dan tiada terdahulu daripadanya, sesaat pun tidak dulu. Dia umur 61, pukul 7 pagi dia tak akan mati, 6.59 pagi tak akan mati, dia akan mati pukul 7 juga. Tidak lambat sesaat, tidak kurang sesaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.